Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang saya hormati Dr. Nur Atiyah binti Nordin selaku pensyarah subjek asas kaunseling dan pengurusan bakat. Kami dari kumpulan 2 ingin membentangkan berkenaan dengan tajuk kami iaitu pendekatan kaunseling menangani masalah kemurungan di kalangan pelajar. Sebelum memulakan sesi pembentangan, izinkan saya memperkenalkan ahli kumpulan 2 yang terdiri daripada 7 orang ahli, iaitu yang pertama Muhammad Firdaus bin Abdullah, yang kedua Muhammad Ashraf bin Atan, yang ketiga Harith Hazwan bin Abdul Razak, yang keempat Intan Syahira binti Suhaimi, yang kelima Nora Fiza binti Nasaruddin, yang keenam Alia Irfah binti Muhammad Saleh, yang ketujuh Adibah Fatihah binti Salihuddin. Tanpa buang masa, kita akan teruskan dengan isi pembentangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Harith Hazwan bin Abdul Razak, nombor matrik P124387. Okey, saya akan membentangkan bahagian pengenalan. Yang pertama sekali, kejayaan dalam akademik merupakan kunci bagi masa depan seseorang pelajar. Namun, terdapat cabaran-cabaran yang boleh menghalang kejayaan pelajar tersebut, seperti sikap-sikap yang negatif, seperti sifat malas dan kurangnya semangat mereka untuk belajar. Seterusnya, kegagalan mengurus masa juga merupakan penghalang untuk mencapai kejayaan bagi seseorang pelajar tersebut. Okey, jadi jika kita lihat orang yang telah berjaya, mereka ini orang yang pandai mengurus masa mereka dengan baik. Okey, oleh itu masa ini merupakan kunci yang paling besar dalam menjadi seseorang yang berjaya. Jika seseorang itu pandai mengurus masa dia dengan baik, maka kehidupan dirinya itu akan diurus dengan teratur. Okey, yang ketiga ini, pelajar yang kian meningkat dewasa ataupun remaja, mereka ini kurang matang dalam pemikiran mereka dan mereka perlukan kepada bimbingan yang secukupnya dari ibu bapa ataupun penjaga mereka dalam membuat sesuatu keputusan. Okey, oleh itu hubungan ibu bapa yang baik dapat mempengaruhi kepribadian anak-anak mereka. Jika hubungan ini tidak dijaga dengan baik, maka akan timbul sikap yang tidak begitu baik, seperti kurangnya hormat kepada ibu dan bapa, dan seterusnya kurang hormat kepada guru-guru di sekolah. Okey, oleh yang demikian, jalan yang terbaik bagi menangani masalah-masalah yang berlaku di kalangan pelajar iaitu dengan menggunakan cara pendekatan kaunseling. Okey, ini kerana pendekatan kaunseling dapat membimbing pelajar-pelajar ini supaya tidak melakukan perkara yang lebih buruk, yang lebih parah, malah dapat memberikan mereka jalan keluar terhadap masalah yang mereka hadapi. Okey, itu sahaja daripada saya mengenai perbincangan bab pengenalan. Saya serahkan pembentangan kepada rakan saya yang seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adibah Fatihah binti Salihuddin. Nombor matrik saya P122560. InsyaAllah pada hari ini saya akan mengupas isu permasalahan di dalam tajuk kami, yakni berkaitan dengan pendekatan kaunseling menangani masalah kemurungan di kalangan pelajar. Di sini ada beberapa faktor yang menyebabkan pelajar-pelajar ini tadi menjadi kemurungan. Antara sebab-sebabnya adalah, yang pertama, tekanan akademik yang terlalu mendesak mereka sehingga mereka merasakan bebanan yang sangat berat untuk mereka. Seterusnya, yang kedua, masalah kekeluargaan, di mana mak bapak mereka ni sering berlakunya pergaduhan, perselisihan faham, dan yang paling sedih sekali adalah penceraian.
penceraian inilah yang sangat berbahaya terhadap emosi anak-anak mereka itu. Seterusnya yang ketiga adalah masalah sosial. Masalah sosial ini adalah masalah yang berlaku di kalangan pelajar dan pelajar. Sebagai contoh, jika ada pelajar lain yang sering dibuli, mereka akan rasa kemurungan. Mereka akan rasa mereka tidak dihargai. Apatah lagi mereka merasakan tidak ada siapa lagi yang mahu bersama dengan mereka. Baiklah, seterusnya masalah yang keempat adalah masalah keuangan. Masalah keuangan ini juga salah satu juga perkara yang perlu dititik beratkan kepada anak-anak yang mengalami masalah kemurungan. Sebagai contoh, pada hari ini kita dapat lihat bahawa masalah kemurungan ini bukan setakat berlaku di kalangan pelajar, tetapi juga di kalangan ibu bapa mereka sendiri, yang mana mereka tidak mampu untuk menyediakan persiapan terhadap anak-anak mereka. Seterusnya adalah penggunaan teknologi yang kelima ini. Penggunaan teknologi pada hari ini sangatlah banyak. Antaranya seperti sosial, Facebook, IG dan sebagainya. Apabila mereka tidak ada teknologi tersebut, kawan-kawan mereka akan mula menyisihkan mereka. Apatah lagi mereka akan merasakan bahawa satu perkara yang tak best kalau mereka tak ada. Mereka akan rasa terpinggir. Sedangkan itu semua sebenarnya tidaklah penting pada hari ini sebagai seorang pelajar. Seterusnya, trauma semasa kanak-kanak. Trauma semasa kanak-kanak ini bukan sahaja menyebabkan anak-anak itu sebenarnya menjadi kemurungan, tetapi lebih daripada itu. Antaranya mereka akan rasa anxiety, mereka akan rasa takut untuk berhadapan dengan orang lain, culture shock dan sebagainya. Ini sangat membahayakan emosi anak-anak itu tadi. Seterusnya, hubungan percintaan. Hubungan percintaan ini berlaku disebabkan antara yang paling utama yang saya perhatikan, yang saya lihat di kalangan pelajar-pelajar pada hari ini adalah mereka kekurangan kasih sayang daripada ahli keluarga mereka, sehingga mereka mencari orang lain untuk mendapatkan kasih sayang. Seterusnya, mereka akan bulat-bulat mempercayai orang walaupun orang itu tak dikenali secara dekat. Jadi inilah yang bahaya apabila mereka tidak ada support, tidak ada moral yang dekat, tidak ada moral yang sentiasa ada dengan mereka. Apabila mereka dipisahkan, mereka terputus cinta ini, maka mereka akan rasa kemurungan. Baiklah, itu sahaja daripada saya. InsyaAllah saya akan teruskan kepada sahabat saya yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, seterusnya saya akan membentangkan tentang kajian lepas. Kami telah mengeluarkan beberapa poin. Yang pertama, pendekatan kaunseling adalah jalan terbaik untuk pelajar yang menghadapi masalah kemurungan melampau, seperti membuat sesuatu di luar jangka, terjebak dengan aktiviti negatif dan sebagainya. Masalah ini akan berlaku kepada pesakit apabila dia terlampau kemurungan. Dia tak fikir tentang benda lain, dia hanya fikirkan yang tu je. Sebab tu dia boleh buat sesuatu yang kita sendiri pun tak dapat jangka. Yang kedua, kepentingan intervensi kaunseling kelompok untuk mengurangkan tekanan yang dialami oleh pelajar. Jadi apabila pelajar tersebut membuat kaunseling bersama kelompok ramai-ramai, dapat mengurangkan stres pelajar tersebut, masalah kemurungan tersebut. Dan yang ketiga, kajian lepas daripada Nur Hayati 2013 mendapati terdapat beberapa faktor yang menyebabkan berlakunya masalah kemurungan di kalangan pelajar. Antaranya, yang pertama, akademik, yang kedua, sosial, yang ketiga, keluarga, dan yang keempat, persekitaran. Semua masalah ini akan terjadi kepada pelajar apabila dia tidak dapat menyesuaikan dari segi akademik, dia tak dapat nak follow up, tak faham apa silibus yang diajar. Yang kedua, masalah sosial, dia tidak tahu macam mana nak interaksi dengan orang yang ada di sekeliling dia. Jadi perkara ini boleh menyebabkan pesakit ataupun pelajar tersebut kemurungan. Dan yang ketiga, masalah keluarga. Sini memang banyak terjadi sebabnya masalah rumah tangga ni berpunca daripada ibu bapa yang
mungkin ada masalah salah faham, lepas tu dengan adik-beradik lebih bilik kasih, sebab itulah boleh jadi masalah kemurungan. Dan yang keempat, persekitaran ni apa yang terjadi dekat keliling budak tu lah, benda-benda yang negatif, benda-benda yang tak sepatutnya tak ada dekat dia terjadi juga dekat dia. Itulah punca kenapa boleh berlakunya kemurungan terhadap pelajar tersebut. Saya akan teruskan pada bahagian perbincangan. Okey, pada bahagian ini, kemurungan dapat kita ertikan sebagai satu penyakit mental yang melibatkan gangguan dari segi emosi dan perasaan negatif seperti sedih, sehingga menyebabkan seseorang bertingkah laku luar biasa serta negatif. Sebagai contoh, membunuh diri dan perasaan yang tidak terkawal. Maka keperluan untuk membentuk pencegahan dan kaedah intervensi yang berkesan perlu dilakukan untuk mengatasi masalah kemurungan ini. Antara keperluan untuk mencegah masalah kemurungan ini, yang pertama adalah melakukan amalan yang mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan cara tazkiyatun an-nafs. Selain menjaga kesihatan fizikal dan mental, individu Muslim juga perlu memberikan perhatian terhadap keperluan spiritual ataupun rohani. Hal ini kerana Islam memandu manusia agar seimbang dalam memenuhi tuntutan fizikal dan rohani. Keseimbangan kedua-dua ini merupakan syarat yang penting untuk menghasilkan jiwa yang taat dan sihat. Okey, kedua, pendekatan kaunseling wajar digunakan bagi menangani kes kemurungan seperti kaunseling terapi realiti spiritual TRS. Matlamat asas terapi ini ialah untuk menolong pelajar memenuhi keperluan asas dengan memilih tingkah laku yang berkesan dan bertanggungjawab serta berani menghadapi ujian. Pelajar yang mengalami kemurungan ini, jika kita tidak beri perhatian kepada mereka, itu akan menjadikan kesan yang lebih buruk ke depan harinya terhadap diri mereka. Seterusnya, nombor 3, mengambil kira aspek psikososial. Selain memberikan sokongan emosi dan rohani, kaunselor juga dapat membantu pelajar dalam mengembangkan keterampilan sosial, meningkatkan pemahaman diri dan memberikan sokongan sosial yang positif kepada pelajar itu. Dan yang keempat, kerjasama dengan pihak berkepentingan lain seperti guru, ibu bapa untuk memberikan sokongan holistik kepada pelajar. Kerjasama ini juga termasuk membangunkan program sekolah yang menyokong kesejahteraan mental pelajar supaya mental pelajar terpelihara dan tidak murung. Guru juga perlu dilatih dalam mengenali dan bertindak balas terhadap kemurungan yang dihadapi oleh pelajar supaya dapat membantu pelajar apabila pelajar mengalami kemurungan. Okay, dan melibatkan ibu bapa dalam menyokong proses pemulihan pelajar. Akhir sekali, kaunselor juga boleh memainkan peranan penting dalam meningkatkan kesedaran dan pemahaman tentang isu kemurungan di kalangan pelajar. Mereka boleh memberikan maklumat-maklumat yang tepat tentang tanda dan gejala kemurungan serta mendidik pelajar tentang kepentingan mendapatkan bantuan dan sokongan apabila berhadapan dengan masalah emosi, terutama masalah kemurungan yang kita bincangkan pada hari ini. Baik, saya akan terangkan implikasi ataupun kesan terhadap masalah kemurungan di kalangan pelajar. Okey, apabila pelajar mengalami kemurungan, mereka akan menghadapi pelbagai masalah. Okey, yang pertama antaranya kemerosotan prestasi pembelajaran. Okey, di situ mereka akan jadi kurang fokus ataupun tidak lagi mampu memberi perhatian semasa di dalam kelas ketika guru mengajar. Okey, yang kedua, mereka akan kehilangan minat yang digemari. Sebagai contoh, mereka tidak minat lagi untuk mengikuti aktiviti ataupun program di sekolah, ataupun mereka tidak lagi minat untuk hadir ke sekolah
disebabkan masalah kemurungan. Seterusnya kita tengok pada implikasi ataupun kesan yang seterusnya, iaitu kemerosotan kesihatan fizikal dan mental pelajar. Okey, apabila pelajar itu mengalami kemurungan yang secara berlebihan akan mendatangkan masalah terhadap kesihatan fizikal dan mental pelajar itu sendiri. Sebagai contoh, tanda-tanda yang mereka mengalami masalah kemerosotan kesihatan fizikal ataupun mental, iaitu mereka kerap rasa letih ataupun seterusnya mengalami kesukaran untuk tidur atau kita panggil amnesia, dan seterusnya mempunyai permasalahan terhadap pola makanan yang tidak mengikut waktu, ataupun mereka akan sentiasa mengalami kerisauan ataupun gelisah terhadap sesuatu perkara tetapi secara melampau, iaitu dipanggil anxiety, atas sebab mereka memendam sesuatu perkara ataupun mereka mengalami masalah emosi yang sangat melampau, dan mereka akan memendam seorang diri dan menyebabkan masalah kemurungan itu menjadi semakin berleluasa dan mengganggu terhadap kemerosotan kesihatan fizikal dan mental pelajar itu sendiri. Baiklah, saya Intan Syahira binti Suhaimi, P122594. Seterusnya ialah cadangan. Untuk menangani masalah kemurungan di kalangan para pelajar sekolah, terdapat beberapa cadangan yang boleh dilakukan. Antaranya ialah yang pertama, menyediakan khidmat sokongan sosial. Bagi pelajar yang mengalami masalah kemurungan, mereka memerlukan sokongan daripada ahli keluarga dan juga rakan sebaya. Bagaimanapun, sekolah juga menyediakan khidmat bimbingan dan juga kaunseling bagi mengatasi masalah emosi mereka. Yang kedua ialah mempromosikan aktiviti fizikal. Jadi, aktiviti fizikal ni mampu mengurangkan tekanan pelajar dan juga meningkatkan kesejahteraan mental pelajar itu sendiri. Jadi, pihak sekolah boleh juga melakukan aktiviti fizikal seperti mengadakan sukan tahunan sekolah ataupun menganjurkan aktiviti tarian berunsurkan tradisional ataupun berunsurkan budaya-budaya, dan juga sekolah juga boleh melakukan aktiviti lasak seperti melakukan kem tahunan ataupun kem unit beruniform. Hal ini sekaligus boleh meningkatkan kesejahteraan emosi pelajar dan juga meningkatkan kesihatan fizikal pelajar itu sendiri. Baiklah, yang seterusnya ialah memberikan pendedahan tentang kepentingan menjaga kesihatan mental. Jadi, sekolah boleh mengambil inisiatif menyediakan program yang berkaitan dengan penjagaan kesihatan mental bersama dengan gabungan kerjasama dengan pusat kesihatan seperti klinik kesihatan yang berdekatan dengan sekolah mereka. Program seperti ini dilaksanakan akan dapat membantu para pelajar untuk kefahaman mereka cara menguruskan emosi dengan betul, dan juga bagaimana mereka nak mencari bantuan jika mereka memerlukan. Jadi, dengan mengambil tindakan seperti yang dinyatakan di atas ini, yang dinyatakan dalam slide ini, sekolah juga boleh membantu pelajar mengatasi masalah kemurungan dan juga meningkatkan kesejahteraan mental mereka secara menyeluruh. Sebelum mengakhiri pembentangan ini, saya Muhammad Asrul Asraf bin Atan ingin menyampaikan beberapa kesimpulan yang terkait dengan penulisan yang kami lakukan. Secara keseluruhannya, kami dapat simpulkan bahawa masalah kemurungan pelajar merupakan salah satu gangguan emosi yang perlu sentiasa diperhatikan dan dikesan oleh guru dengan cepat, supaya guru dapat mengambil tindakan susulan dalam membantu pelajar mendapatkan rawatan yang sesuai. Kerana guru yang prihatin adalah guru yang sentiasa peka terhadap persekitaran setiap pelajar, kerana setiap pergerakan dan perwatakan pelajar dalam sekolah atau di dalam kelas menunjukkan apa yang tersirat dari emosi mereka. Masalah kemurungan ini adalah sesuatu yang kita tidak boleh pandang rendah, kerana kesan negatifnya boleh menjurus kepada terlibat dengan salah laku jenayah atau antisosial. Lebih menakutkan lagi jika pelajar yang menghidap kemurungan ini sudah berada di tahap bahaya sehingga ingin menyelesaikan masalah dengan cara bunuh diri. Kemurungan yang dihadapi oleh pelajar ini perlu segera diatasi supaya tidak menjejaskan kesihatan mental dan masa depan pelajar.
Bukan sahaja guru perlu memahami setiap gerak-geri dan perwatakan pelajar, ibu bapa juga turut terlibat serta membantu anak-anak dalam mengurus emosi mereka. Kerana gaya komunikasi dalam hubungan kekeluargaan dilihat sebagai aspek penting yang boleh menangani isu kemurungan ini. Komunikasi dan perasaan kasih sayang merupakan suatu rangsangan yang dapat mengurangkan rasa terabai dan mendorong mereka untuk berani berkongsi masalah dan perasaan mereka. Demikian, semoga pembentangan ini dapat memberikan manfaat. Terima kasih.